Test 1 2 testing. Cik Zira, boleh ke saya nak sembang-sembang dengan student-student yang mana ada ni? Boleh ya. Okey. So, Itisham apa khabar? Macam pernah lihat je nama Itisham tu. Christina, apa khabar Christina? Testing. Test 1 2 3. Testing 1 2. Suara saya boleh dengar dengan jelas. Nisa, Christina, Siti Afsar. Okey, Cik Anik, boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh? Boleh ke tak boleh? Cuba letakkan sikit komen dekat chat box tu. Okey, boleh dengar ke tak boleh? Boleh. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Kita sembang-sembanglah sementara menunggu kawan-kawan kita yang lain kan. Okey, so ladies and gentlemen, ada gentleman juga dekat situ. So, saya nak tanya sikitlah, dalam kamu semua ni bila exam bila? Bila semua orang bila mula exam? Bila mula exam? Okay, bila? Minggu depan. I see. Minggu depan exam. Okay, kalau untuk sejarah masuk tingkatan berapa? Masuk bab-bab tingkatan berapa? Masuk tingkatan berapa? Okay, bab tingkatan berapa yang masuk tu? Bab tingkatan berapa? Bab berapa? Tingkatan 4 yang masuk. Nisa, bila exam? Okey, saya tak dengar suara. Cik Aiman tak dengar suara. Okey, Cik Aiman mungkin kamu punya line kot ada isu kot. Cuba keluar masuk balik. Okey, Christina, suara saya boleh dengan jelas kan? Boleh kan? Okey, Itisham, okey, form 4, okey, 2 bab, form 5 3 bab. Oh, I see. Itisham form 5. I see. Okey, tak ada isu, tak ada masalah. Jadi apa yang kita tengok kan, ada juga dia lain-lain lah. Itisham, ada sekolah-sekolah yang kalau kita tengok kan, ada sekolah-sekolah yang buat tingkatan 4 saja, ada yang buat tingkatan 5 sahaja. Lepas tu ada yang tingkatan 5 yang masukkan sekali. Okey, soalan tingkatan 4, soalan tingkatan 5. Jadi dia ada beberapa kategori lah. Okey, jadi untuk hari ni, apa benda, terima kasih kerana sudi hadir pada malam ni. Okey, jadi saya sebenarnya, saya saja je nak santai-santai, nak jumpa, nak sembang-sembang dengan pelajar-pelajar yang mana yang bersama dengan Fly High ni. Okey, saya nak tanya, majoriti kamu semua duduk dekat kawasan mana? Itisham dekat kawasan mana? Nisa dekat kawasan mana? Okey, Cik Hafiza duduk dekat mana? Itisham dekat Kedah. I see. Kedah tang mana? Itisham, Kedah tang mana? Okey, Hafiza dekat mana? Bedong. I see. Okey, Hafiza dekat mana? Christina dekat mana? Jadi apa? Okey, dekat mana? Kamu dekat mana? Akif dekat mana? Kawasan mana kamu tinggal? Okey, tang mana hampa semua duk? Okey, Akif Selayang. I see. Okey, Akif Selayang. Kalau Akif Selayang, okey, so Akif Selayang dekat je lah. Dekat je. Okey, so apa yang kita nak tengok kan, saya dapati kan yang exam kali ni kan banyak berterabur. Jadi ada yang exam baru-baru ni, ada yang exam bulan depan, ada yang exam bulan 8 kan. Setiap sekolah lain. Lepas tu ada yang buat tingkatan 4 saja, ada yang buat tingkatan 4 5 kalau yang untuk tingkatan 5. So dia terpulang kepada sekolah masing-masing lah. Okey, ladies and gentlemen, jadi kalau kita tengok dekat dalam tingkatan 4, saya nak tanyalah yang mana yang tingkatan 4, yang tingkatan 5 tak payah jawab. Okey, yang mana yang tingkatan 4, saya nak tanya, kamu semua sekolah, dekat sekolah sekarang ni dah sampai mana? Yang mana tingkatan 4? Cuba komen sikit, kamu semua belajar dekat sekolah dah sampai bab berapa dekat sekolah? Cuba explain sikit, cuba cerita sikit dengan saya. Saya nak tahu lebih kurang. Yang mana tingkatan 4, dekat mana? Bab berapa yang kamu sedang belajar sekarang? Akif, dekat mana? Bab mana? Okey, Tisha, Nisa dekat bab berapa? Tengah belajar sekarang ni. Dah sampai mana? Hafiza dah sampai mana? Dekat sekolah. Kalau yang bab-bab tingkatan 4 ni. Jadi itu yang kita tengok, kita kena tahu dululah. Kebanyakan yang exam ni saya dapati yang exam
Kebanyakannya duduk dekat apa nak kata macam mana okey, kebanyakannya dia duduk dan juga dia bincangkan macam mana nak kata okey, dekat bab 1, bab-bab yang awal lah. Bab 1, lepas tu kemudiannya bab 2. Jadi dua-dua bab ni merupakan bab yang penting-penting lah. Sebab apa? Dekat dalam SPM pun ini merupakan bab-bab yang akan kerap ditanya dan juga akan selalulah akan keluar dekat dalam peperiksaan. Tak kisah yang mana tingkatan 5 pun, okey, dekat dalam SPM bab 1, bab 2, tingkatan 4 dia antara bab yang penting lah. Jadi itu yang kita kena tahu dan juga kita kena betul-betul fahamkan lah. Okey, jadi saya nak tanya, grup yang ada hari ni memang yang malam ni memang grup tingkatan 4 kan? Grup tingkatan 4 kan? Yang grup yang sekarang ni grup tingkatan 4, setuju Okey, betul. Jadi grup tingkatan 4 kan yang mana yang ada dekat dalam ni? Ke silap grup ni? Jadi Itisham dia tingkatan 5 lah. Join sekali dengan tingkatan 4. Tak kisahlah kan? Okey, yang lain-lain betul ke ni? Betul, berada di landasan yang benar kan? Betul Hafiza. Senyap je semua orang. Cuba respon sikit. Nisa. Okey, saya nak tahu. Cuba komen sikit dekat situ. Jangan malu-malu. Okey, jangan segan-segan. Okey, jadi hari ni saya nak sentuh sikit lah apa benda yang kamu kena tahulah untuk exam. Jadi kebanyakannya akan ditanya tingkatan 4 mesti keluar bab 1, mesti keluar bab 2. Jadi hari ni saya nak mulakan sikit dengan bab 1 dan juga bab 2. Kalau ada buku teks apa semua, okey, semua lagi baiklah. Okey, jadi ada sedikit notes yang saya share dengan kamu, yang ada sedikit notes ni. Okey, di mana kalau kita tengok kan dia simple-simple je. Saya nak go through dululah. Benda ni kebanyakan benda yang kamu dah tahu, cuma okey, mungkinlah kamu perlu diingatkan baliklah. Jadi dekat dalam pembelajaran sejarah ni ada beberapa perkara yang kita kena tahu, beberapa perkara yang kita kena fahamkanlah. Nombor 1. Alright, yang saya pasti okey telah dipaskan kepada kamu lah. Okey, jadi dekat dalam bahagian pertama, simple je. Saya just nak go through dengan kamu lah. Okey, jadi apa yang kita lihat, okey, perkara penting dalam pembelajaran sejarah ni simple sahaja. Nombor 1, kalau yang paling penting kena cuba dan juga kena faham, kena baca. Okey, lepas tu kemudiannya kena fahamkan apa yang dipanggil sebagai kandungan buku teks. Di mana kandungan buku teks ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada apa yang kita panggil sebagai ini cuba kamu tengok kan. Okey, cuba kamu tengok buku teks saya ni. Cantik ke tak cantik buku teks saya ni? Cantik tak buku teks saya? Ni selalu sangat saya selalu naik motor kan, kena hujan, kerap sangat kena hujan ni. Jadi hancur dah buku saya. Okey, tetapi kalau kamu tengok yang paling penting cantik sangat kan. Okey, jadi kalau yang paling penting isi-isi dekat dalam ni mestilah kerap dibaca. Jadi itu yang pertama, mesti baca, kena faham dan juga kena baca dan juga kena fahamkan kandungan isi buku teks tu. Itu yang paling penting. Kalau boleh setiap kali kelas sejarah kan, 5 minit sebelum cikgu kamu masuk tu, ambil masa sikit. Bukannya nak baca beria-ria. Just browse through je, Nisa. Browse through ni maksudnya kamu just baca sekali lalu. Okey, contohnya minggu lepas dah belajar 1.1 kan. Jadi dah tahu dah kalau minggu lepas 1.1, jadi minggu ni mestilah nak sambung 1.2. Jadi apa salahnya Nisa? Sebelum cikgu masuk, ambil masa sikit. Tak dapat 5 minit, 2-3 minit pun jadilah selak-selak. Baca sikit apa benda yang yang penting-penting lah. Just nak tahu apa idea dia. Lepas tu kemudiannya bila dah baca dan juga fahamkan kandungan buku teks, sebab ramai sangat pelajar yang dia bergantung dengan apa yang kita panggil sebagai buku-buku rujukan. Betul tak? Ramai yang sangat-sangat bergantung, Kristina. Ada tak jumpa kawan-kawan yang macam tu kan? Sangat-sangat bergantung dengan buku-buku rujukan. Bukan tak boleh. Buku rujukan ni supplementary. Kiranya kalau analogi perubatan ni, semua orang tahu kan apa Kristina, ada vitamin kan, ada setengah-setengah orang suka makan dapatkan protein lah, lepas tu kemudiannya protein shake lah, lepas tu yang makan vitamin B kompleks lah, C lah dan sebagainya. Itu kita panggil apa? Suplemen. Betul tak? Makanan tambahan. Jadi apa makanan utama kita? Makan nasi, makan sayur-sayuran, makan ayam, makan ikan. Betul tak?
Jadi kamu bayangkan nasi, sayur, ikan itu merupakan buku teks. Buku rujukan, buku latihan, buku-buku komik-komik sejarah itu supplementary. Jadi penting untuk kita baca dan juga fahamkan buku teks. Okey, dan sedikit tips untuk baca buku teks. Ramai orang yang buku teks pun kena bagi tips macam mana cara nak baca buku teks kan. Jadi bila buku teks, bila buka buku teks antaranya, okey, saya dapati untuk yang TSSM ni, alright, so kamu selalunya kamu akan baca yang bahagian-bahagian ni. Bahagian yang utama dekat depan ni, betul tak? Jadi saya dapati soalan exam dia akan juga tanya yang mana yang ada ini. Kamu nampak tak ni? Yang ada kanta pembesar dekat sini. Yes, jadi yang kanta pembesar ni soalan dalam peperiksaan boleh masuk tak? Boleh masuk. So, jangan baca yang tengah-tengah sahaja. Turut baca yang bahagian yang ada kanta pembesar. Penting Cik Hafizah, kanta pembesar ni. Dan seterusnya, saya dapati untuk SPM dan juga peperiksaan, banyak soalan peperiksaan, dia mesti keluar daripada yang kotak-kotak ni. Jadi kalau yang ada kotak-kotak yang color-color, biasanya main points akan datang daripada situ. So semua orang boleh follow? Boleh follow Akif dapat? Kristina dapat? Jadi itu yang kita maksudkan, saya maksudkan dengan faham, lepas tu baca dalam buku teks. Better hafal or fahamkan. Jadi saya macam mana nak cakap saya galakkan kamu faham. Sebab apa? Kalau kamu hafal, kadang-kadang soalan tu twist sikit, kamu tak boleh jawab. Pernah tak terjadi macam tu? Tapi kalau kamu fahamkan, cikgu ataupun pemeriksa ataupun pengubah soalan, dia pusinglah macam mana soalan pun, mesti kamu boleh jawab sebab kamu faham. Betul tak? Jadi saya tak galakkan untuk hafal. Hafal tu kenalah. Contohnya macam nama-nama, faktor-faktor berlakunya sesuatu, itu memang kena hafal lah. Tapi bila kamu faham, automatik dia akan datang. Hafalan tu akan datang kepada kamu. Don't worry. Trust me on this. Jadi tu yang pertama. Lepas tu kemudian yang kedua, kita tengok mendengar dengan baik sewaktu guru memberikan penerangan. Bila dekat sekolah terutamanya kan, bila cikgu explain, kawan ajak sembang dekat tepi Cik Nisa, abaikan kawan tu buat sementara waktu. Kalau boleh cubit kawan sebelah tu kan. So kita tengah belajar lah. Bagi tumpuan penuh kepada cikgu ajar. Jadi sebab apa? Bila cikgu ajar, maka benda tu akan dia macam ni, kita baca, lepas tu kita tengok apa yang cikgu ajar, lepas tu kemudiannya kita fahamkan. Bila kita dah fahamkan, lepas tu kita buat latihan. Jadi dia akan mantap. Sebab penting penerangan yang daripada cikgu untuk kita fahamkan. Itu yang kedua. Lepas tu kemudiannya yang ketiga, saya galakkan ambillah nota-nota ringkas. Jadi bila cikgu cakap panjang lebar, ambil apa yang kita panggil sebagai main points. Contoh saya bagi contoh. Katakanlah cikgu kamu buat apa? Cikgu kamu ajar pasal katakanlah cikgu kamu sebut pasal pembesar 4 lipatan dekat Melaka. Jadi contohnya cikgu cakap pembesar 4 lipatan terdiri daripada merupakan pembesar-pembesar yang dibantu oleh merupakan sistem pemerintahan sultan dibantu oleh pembesar berempat. Pernah dengar tak? Jadi ambillah nota ringkas sikit. Jadi cikgu dah cakap. Jadi kita ada pembesar 4 lipatan. Jadi contenglah sikit dekat buku nota kamu. Jadi bila dah conteng sikit pembesar 4 lipatan. Lepas tu cikgu pun sebut, pembesar 4 lipatan, antara yang utama kita ada bendahara. Jot down sikit pembesar 4 lipatan. So kita ada bendahara. Lepas tu cikgu sebut pula, ada pula Laksmana. Jadi tulis pula Laksmana. Dan juga kemudiannya kita ada pula yang ketiga. Cikgu sebut pula bendahara Laksmana, kita ada Temenggung. Dan juga penghulu bendahari. Jadi nama-nama tu dengan pembesar 4 lipatan, ini yang saya maksudkan dengan ambil nota-nota ringkas. Nota ni tak semestinya orang lain faham. Yang penting kamu faham. Nisa boleh follow Nisa? Ambil notes untuk pemahaman kamu sendiri. Sebab tu saya agak rasa kelakar lah Hafizah. Bila ada setengah-setengah cikgu kan suruh buat nota kan. Saya nak nota bab 2 kamu siapkan, minggu depan saya nak collect
saya nak check. Pernah tak Fiza? Lepas tu kamu pun sehari sebelum baru teringat, kelang kabut, lepas tu tiru nota kawan. So efektif tak? Efisien tak kalau kita tiru nota kawan, Cik Fiza? Tak. Cikgu suruh buat nota untuk kamu buat apa? Untuk kamu baca, supaya kamu baca. Tiba-tiba kita copy kawan kita punya nota. Jadi buat nota sendiri. Simple pun tak apa. Dan juga elakkan salin buku teks. What's the point of salin buku teks? Jadi kalau boleh buat nota yang mana yang kamu fahamkan ya. So itu yang ketiga. Untuk mengambil nota-nota ringkas. Simple je, benda-benda ni kamu dah tahu. Cuma mungkinlah kita terlupa apa benda yang nak dibuat ke kan. Sifat kita manusia. Next, yang keempat. Saya galakkan kamu buat pula. Bila dah faham, buat latihan secara topikal. Jadi buat latihan secara topikal ni, belilah buku-buku yang seperti, sekejap mana pula buku yang saya nak tunjuk dengan kamu ni. Belilah buku-buku contohnya. Alright. Dia hilang pula buku saya ni. So kamu kena, kalau boleh beli buku-buku latihan yang topikal, yang macam tak ada contoh yang dekat tempat, yang macam ini. Nampak? Jadi ada praktis topikal kan. Jadi praktis topikal ni maksudnya dia keluarkan soalan, dia bagi soalan ikut apa? Ikut bab. Dan sebaik-baiknya beli buku-buku yang ada subtopik. Kamu faham tak subtopik? Jadi beli buku-buku yang ada latihan mengikut subtopik. Mengikut subtopik ni maksudnya dia ada latihan untuk 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ada soalan objektif, ada soalan struktur, ada soalan esei. Jadi buat macam mana? Jadi kita ni tak berapa rajin. Jadi katakanlah kamu nak exam. Katakanlah bulan 6 ke minggu depan ke kamu nak exam. Jadi apa yang kamu buat? Saya nak study malam ni. Katakanlah Hafiza nak study sejarah kan. Jadi Hafiza selalu kita baca daripada muka surat 1 sampai belakang untuk bab 1. Sebab tu yang Hafiza tiba-tiba baca malam atas katil, tiba-tiba dah pagi. Tak sempat baca habis pun dah tidur. Betul tak? Pernah tak terjadi macam tu? Sebab banyak sangat. Jadi apa yang Hafiza cuba buat? Kamu baca. Cikgu cakap ada masuk bab-bab tingkatan 1, bab 1. Jadi kamu katakan kamu nak baca 1.2. Jadi malam tu Hafiza buat apa? Baca 1.2. 1.2 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Hafiza baca apa? Nisa baca apa? Baca yang bahagian ni kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang, lambang kebesaran. Lepas tu tutup buku. Tutup buku, buka buku latihan topikal tu, jawab soalan 1.2. Semua orang boleh follow tak apa yang saya sampaikan ni? Jadi baca 1.2, buat latihan 1.2. Jadi kamu akan dapati yang bila kamu belajar macam tu, kamu tak akan rasa sejarah ni heavy. Buat sikit-sikit. Tak perlu nak baca the whole topic. Buat subtopik. Jadi itu yang saya cadangkan. Buat latihan secara topikal. By the way, yang buku tadi saya tunjuk tu sebagai contoh. Saya tak jual buku ke apa kan. Jangan pula ingat, saya Syairan jual buku. No. Saya tak jual buku tu. Tak ada promosi ke apa. Just tunjuk contoh buku. Itisham cakap, saya rasa tak sempat nak, saya rasa sempat tak nak study. Sempat. Apa pula tak sempat? Sempat. Don't worry, nak apa, kamu nak study sempat. Jangan bagi alasan, terus pergi je. Terus buat je. Yang kelima. Lepas tu fahami apa itu kebat. Ini satu lagi bahagian. Fahami apa itu kebat. Kebat ni kemahiran berfikir aras tinggi. Ataupun dekat apa, kadang-kadang in English kita tulis dia sebagai apa? HOTS. Pernah dengar tak HOTS? Higher Order Thinking Skills. Benda yang sama dengan kebat. Maksud dia HOTS dengan kebat, maksud dia sama je. Dan kemudiannya memahami apa itu kebat. Contohnya, dia akan minta perkara-perkara seperti apakah iktibar. Lepas tu kemudiannya dia akan minta apakah selain daripada iktibar. Lepas tu kemudiannya apakah usaha kerajaan.
Lepas tu kemudiannya dia akan minta langkah-langkah untuk memajukan, langkah-langkah untuk wujudkan nasionalism. Lepas tu kemudiannya dia akan tanya pula, okay, so pada pandangan anda, sebab itulah kamu kena banyak membaca. Sangat-sangat penting untuk kamu banyak membaca. Okey, contoh. Okey, ramai pelajar yang bila saya ajar, okey, semua orang yang tingkatan 4 dah masuk belum bab 3? Semua tengah belajar, dah belajar ke ataupun dah mula belajar belum bab 3? Nisa, Kristina, okey, dah mula belajar ke belum? Belum lagi, Kristina. Okey, contohnya bab 3. Bab 3 konflik dunia dan juga pendudukan Jepun. Bukannya saya baca buku teks sahaja tau. Bukannya, Akif, saya tak baca buku teks saja. Contohnya, kalau nak ajar bab 3 ni, ini saya nak tunjukkan antara buku-buku rujukan saya. Nak ajar bab 3, nombor 1. Saya akan baca buku ni. Bab 3, saya akan baca buku ni. Pasal nak ajar pasal World War I, Perang Dunia yang Pertama. Lepas tu kemudiannya tak cukup World War I. Lepas tu pula lelaki misai kontot ni. Ingat tak lelaki misai kontot ni, kenal tak? Saya baca pula Mein Kampf yang ditulis oleh Adolf Hitler. Nak fahami apa itu Nazi. Nazism. Kenapa dia berlaku kejam sangat? Okay. Kenapa dia wujudkan National Socialist Party iaitu Nazi Party? Kenapa dia bunuh Yahudi? Jadi saya cuba faham, saya baca pula buku ni. Dan bila dia dah memulakan ideologi Nazism, menyebabkan dia memulakan Perang Dunia yang Kedua. So saya baca pula buku ni. Nampak tak? Jadi dia sebenarnya yang soalan macam pada pandangan anda, boleh tak bagi pendapat yang based on kamu punya yang pembacaan artikel online ke, kamu baca buku-buku lain ke, kamu letakkan jawapan based on kamu punya pemerhatian ataupun kamu punya pengetahuan. Boleh ke tak boleh? Nisa, Kristina, boleh ke tak boleh? Masukkan kamu punya pengetahuan-pengetahuan boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada isu. Jadi itu sebab kena banyak membaca dan kena fahamkan apa benda yang cikgu ajar dan kehendak soalan membawa kepada yang poin nombor 6. Okey, dan menjawab soalan berdasarkan kehendak soalan dan juga peruntukan markah. Menjawab soalan berdasarkan kehendak soalan dan juga peruntukan markah ni sangat-sangat penting. Di mana sangat-sangat penting, contohnya katakanlah kamu dapat soalan yang 4 markah. Untuk soalan struktur ke, soalan esei ke kan. Jadi kalau soalan yang 4 markah, macam-macam cara kamu boleh buat. Okey, kamu boleh letakkan 2 isi plus dengan 2 huraian, boleh. Boleh pula kamu letakkan 4 isi yang lengkap, maksudnya dah combine dengan huraian. Boleh. Lepas tu kemudiannya kalau kita tengok ada pula soalan yang 8 markah. Jadi kalau kita tengok yang soalan 8 markah pula, kamu boleh buat benda yang sama. Contohnya 8 markah, kamu boleh berikan 4 isi. 4 isi kamu campur dengan 4 huraian. Lepas tu kemudiannya kamu campur pula, letakkan 4 contoh ataupun tak ada 4 contoh pun, letakkan mana-mana contoh yang kamu faham. Jadi dia tak semestinya kena ada contoh untuk setiap isi. Kalau ada idea pula, ada idea tambahan, letakkan pula inference. Inference ni, okey, ramai orang cakap, cikgu saya wajibkan. Okey, dia macam ni, inference ni merupakan kesimpulan untuk kamu punya jawapan. Dia sebenarnya indirectly, bila kamu jawab soalan tu, bila kamu faham soalan dan kamu jawab dengan baik, kamu dah include dah inference. Kamu dah includekan inference dah dekat dalam tu. Jadi itulah yang kita tengok, 4 markah, lepas tu kemudiannya 8 markah. Jadi fahamkan apa kehendak soalan dan jawab ikut peruntukan markah. Saya bagi rule of thumb simple je lah. Kalau yang susah sangat kita nak faham kan, 4 markah 4 ayat. 8 markah minimum 8 ayat. Semua orang boleh follow? Jadi itu rule paling basic, rule paling simple. 4 markah 4 ayat. 8 markah 8 ayat.
Jadi itu seminimum yang mungkin. Okey, jadi kalau kita ada kelapangan, kita ada sesi-sesi yang berlainan, nanti saya akan terangkan secara lengkap macam mana cara nak jawab soalan-soalan isi, bagaimana nak tulis esei yang baik, macam mana kalau nak buat pemerengganan dan sebagainya. Itu saya akan tunjukkan kemudianlah kalau kita ada sesi lain. Okey. So, dapat jadi itulah serba ringkas apa yang saya maksudkan dengan teknik-teknik nak belajar dan juga nak fahamkan apa perkara yang ada dekat dalam pembelajaran sejarah. Oh, nak screenshot? Boleh. Okey, siapa nak screenshot? Sekejap ya. Okey, nak screenshot. Okey, dapat. So, screenshot silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dah. Alright. Jadi, boleh saya padamkan? Boleh Alright. So, kalau yang mana ada buku teks, sila buka buku teks. Kalau yang tak ada buku teks pun, ataupun ada dekat luar pun, tak kisah. Tak ada isu, tak ada masalah. Jadi, saya nak terangkan sikit pasal bab 1. Jadi, mungkin bab 1 ni, mana yang tingkatan 4, dan juga Ihtisham tingkatan 5, mesti bab 1 ni mesti masuk kan dalam exam kan? Walaupun kamu tingkatan 5 kan, bab 1 mesti masuk dalam exam, betul tak? Jadi jom kita tengok macam mana saya maksudkan dengan memahami bab 1 ni. Okey. Jadi contohnya dekat dalam bab 1 kita ada 4 perkara utama yang kita belajar. Faham kan? Dia ada 4 perkara utama yang kita belajar dekat dalam bab 1 tingkatan 4. Mana nombor 1 kita fahamkan dekat dalam bab 1 tingkatan 4 kita belajar dan juga kita bincangkan pasal warisan negara bangsa. Jadi bila kita bincang pasal warisan negara bangsa, benda pertama yang kamu kena tahu dan juga kamu kena fahamkan, apa itu warisan negara bangsa, kenapa kita belajar pasal warisan negara bangsa. Simple sahaja. Sebab Malaysia ialah sebuah negara bangsa, Hafizah. Kamu setuju tak, Hafizah? Yang Malaysia sebuah negara bangsa. Setuju ke tak setuju? Okey, Kristina setuju ke tak setuju? Akif setuju tak? Okey, kau Cry setuju tak? Cry. Setuju ke tak setuju? Yang kita ni negara bangsa? Ya. Apa yang menunjukkan kita ni bangsa Malaysia? Bangsa Malaysia ni bukan kaum. Bangsa Malaysia ni rakyat Malaysia yang berkongsi bahasa kebangsaan yang sama, budaya kebangsaan yang sama, dan kita share apa? Kita share pula yang ketiga, prinsip rukun negara, Hafizah. Yes, kaum tu tak ada kena-mengena pun dengan konsep bangsa Malaysia. Berbeza dengan konsep bangsa yang diperkenalkan oleh Misai Kontot ni. Konsep bangsa ni Misai Kontot ni dengan konsep bangsa Malaysia totally different. Dia buat satu konsep negara bangsa yang dalam negara bangsa ada satu kaum. Itu kaum apa? Kaum Aryan, iaitu bangsa Jerman. Yes, dia punya Nazism yang dia buat ni merupakan satu perkara, satu benda yang sangat-sangat racist lah. Tapi dalam warisan negara bangsa Malaysia, kita bukan satu negara bangsa yang racist sebab kita tak based on kaum. Kita based on yang tadi, bahasa kebangsaan yang sama, budaya kebangsaan yang sama, lepas tu kita share prinsip rukun negara. Okey, so patah balik. Sebab tu kita belajar bab 1 ni. Jadi dekat dalam warisan negara bangsa, kita belajar bahagian yang pertama. Kita bincangkan pasal apa? Kita tengok negara bangsa sebelum kedatangan barat. So dekat dalam 3.1 kan, 1.1 kita belajar pasal ciri-ciri. Okey, so kita belajar pasal ciri-ciri yang ada dekat dalam negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. So, kita ada ciri-ciri negara bangsa yang wujud dekat dalam Kerajaan Alam Melayu. Jadi sebenarnya kalau kita tengok ciri-ciri negara bangsa yang ada dekat dalam Kerajaan Alam Melayu ni, kita belajar tingkatan berapa? Come on Nisa, tingkatan berapa kita belajar pasal ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu ni? Tingkatan berapa kita belajar pasal Kerajaan Alam Melayu? Tingkatan berapa kita belajar pasal Kerajaan Alam Melayu? Tingkatan 2. Kan? Yang kita belajar pasal geografi daripada segi aspek bahasa, persamaan budaya dan sebagainya.
Okay, so ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu simple, ada 4 je. Yang kita belajar Funan, Champa, Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua, Gangga Negara. Lepas tu kemudiannya kita ada pula Majapahit. Okay, so apa Angkor. Jadi ada 4 ciri negara bangsa mereka. Nombor 1, ciri yang pertama, dia mesti mempunyai apa yang kita kenali sebagai raja. So nombor 1, dia mesti ada raja. Nombor 2, dia mesti ada wilayah yang kita panggil sebagai wilayah-wilayah pengaruh. Lepas tu, nombor 3, lepas ada raja, dia ada wilayah pengaruh. Lepas tu, apa lagi? Nombor 3, dia mesti ada rakyat. Setuju? Dan juga bila dah ada rakyat, dia mesti pula mempunyai undang-undang. Jadi, 4 kerajaan alam Melayu mesti ada, tujuh kerajaan alam Melayu yang kita belajar ni mesti mempunyai 4 elemen ataupun 4 ciri berikut. Jadi kalau kita lihat yang 4 ciri berikut, dia ada raja, wilayah pengaruh, rakyat dan juga undang-undang. Kamu kena tahu apa perbezaan dengan Kesultanan Melaka. Yang Kesultanan Melaka tu selepas kedatangan Islam. Semua orang boleh follow tak? Dia selepas kedatangan Islam. Melaka selepas Islam. Yang kerajaan alam Melayu ni pengaruh Hindu-Buddha. Maksudnya pengaruh agama Hindu-Buddha tu lebih kuat. Islam belum lagi sampai pada waktu tu. Jadi itu yang kita lihat. Ciri negara bangsa yang berempat ni, raja. Apa itu raja? Raja berkuasa mutlak. Lepas tu kemudiannya contoh, kita belajar ada dia bagi raja yang ada Dewa Shiva merupakan raja apa? Raja Champa. Jadi inilah merupakan contoh. Lepas tu kemudiannya dia ada pula wilayah-wilayah pengaruh. Apa contoh wilayah pengaruh yang kita belajar? Wilayah pengaruh merupakan kawasan yang dia punya rakyat mengakui mengakui kekuasaan raja. Contohnya yang ini kita tengok Funan dari Mekong, Sungai Mekong sampailah ke Segenting Kra. Sempadan antara Malaysia dengan Thailand tu kan. Semua orang tahu tak Segenting Kra ni dekat mana? Semua orang tahu tak Segenting Kra dekat mana? Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Pernah dengar ke tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Segenting Kra ni simple. Kan kita ada Malaysia Semenanjung, nampak dekat sini. Kita ada Malaysia Semenanjung, lepas tu kemudiannya kita ada Thailand dekat atas. Segenting Kra ni yang bahagian yang paling kurus dekat sini. Yang cantum antara Malaysia dengan Thailand, yang bahagian yang paling kurus sambungan. Jadi itulah yang kita panggil sebagai Segenting Kra. Sungai Mekong ni duduk dekat atas. Next, seterusnya. Lepas tu, dia satu contoh. Dalam buku teks pun satu je contoh. Lepas tu kemudiannya kita tengok pula rakyat. Ada rakyat. Rakyat merupakan setia kepada raja, tak menderhaka. Jadi contoh yang kita belajar dekat dalam bahagian ni, kita belajar pasal Sriwijaya. Di mana Sriwijaya yang mereka kena angkat sumpah dekat Telaga Batu. Semua orang ingat lagi tak? Yang kita belajar yang mereka angkat sumpah dekat Telaga Batu, yang kena baca. Lepas tu kemudiannya curahkan air, lepas tu tadah air kena minum. Dan juga tidak boleh menderhaka. So, dia kena angkat sumpah taat setia. Contohnya, kita tengok dekat kawasan Telaga Batu. Lepas tu, yang keempat, di mana kita lihat yang mereka turut mempunyai undang-undang. Jadi undang-undang ni simple lah untuk memastikan kesejahteraan kerajaan, untuk pastikan keadilan terjamin dan juga sebagainya. Jadi untuk undang-undang kita belajar contoh yang paling simple ialah Majapahit. Di mana Majapahit pada waktu tu dia mengamalkan satu undang-undang yang kita panggil sebagai Kutara Manawa. Kita ada pula undang-undang Kutara Manawa. Alright, so ada raja, wilayah pengaruh, kita ada rakyat, kita ada undang-undang. Ini untuk ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Jadi bila dah belajar pasal ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, itu yang seterusnya dekat dalam bab ni, bab 1 juga,
kita belajar pasal ciri-ciri negara bangsa Melaka. Betul tak? Tak payah nak pening kepala. Melaka untuk pengetahuan anda sama sahaja. Dia sama je. Jadi kalau kita tengok yang negara bangsa kerajaan alam Melayu ni, kita ada 4. Melaka dia sama tambah 2. Yes, tambah 2. Maksudnya dia ada raja dekat dalam kerajaan alam Melayu. Jadi dekat dalam Kesultanan Melayu Melaka ada tak? Ada, tapi dia tak panggil raja. Dia panggil apa? Dia panggil kerajaan. Tetapi basically saya nak tanya dengan kamu, sama ke beza kerajaan dengan raja ni? Sama. Cuma yang dekat sini dia guna raja tu berkuasa mutlak bla 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 bla. Tapi dekat Melaka pun raja pun sultan pun turut berkuasa mutlak. Sama juga dia kuasa dia. Okey, so sama tak? Satu. Lepas tu kemudiannya yang kedua. Kalau kita tengok yang wilayah pengaruh. Contohnya kalau Melaka kerajaan dia, ceritakanlah sikit antara poin yang utama kita belajar dan juga kita kena tahu adanya pembesar 4 lipatan. Perlu ke nak hafal beria-ria? Tak payah. Sebab apa? Sebab benda ni kita dah tahu dalam tingkatan berapa? Tingkatan berapa yang kita belajar pasal Melaka? Come on, tingkatan 2 bab 5. Kita dah belajar dah pasal pembesar 4 lipatan. Explain lah sikit bendahara, penghulu bendahari, Temenggung, Laksamana. Itulah dia. Lepas tu kemudiannya, selepas kerajaan, yang kedua, okey, kita tengok ada wilayah pengaruh dekat kerajaan alam Melayu. So, dekat Melaka ada tak wilayah pengaruh? Ada, sama juga. So yang kedua, dia ada pula wilayah pengaruh dekat Melaka. Sama aja. Cuma wilayah pengaruh yang dekat Melaka ni, kita kena ceritakan sikit, dia kawasan semenanjung Tanah Melayu sampai ke pantai timur Sumatera. Melalui apa? Ada yang melalui perkahwinan, ada yang melalui penaklukan. Lepas tu kemudiannya ada yang melalui naungan. Okey, jadi inilah frasa-frasa yang kamu kena fahamkan. Perkahwinan tahu kerpak-kerpak gerbung-gerbung, direnjis-renjis, dipilis, yang tu lah. Okey, lepas tu kemudiannya takluk tahu, serang, bawa tentera pergi serang. Itu yang kita panggil sebagai takluk. Kalau kita lihat pula naungan, apa benda pula naungan? Naungan ni dia sudi pula. Dia memang minta dilindungi oleh kerajaan yang lebih kuat. Jadi contohnya ada satu kerajaan yang kecil yang tak kuat, okey, dia minta dilindungi oleh Melaka. So, dia secara sukarela menjadi naungan. Kiranya macam inilah. Kalau sukarela kita panggil naungan. Kalau paksa rela kita panggil takluk. Kalau paksa supaya rela, taklukan. Contohnya, kena hafal sikit lah. Taklukan ni Aru, Pedir, Pahang. Ada orang Pahang tak dekat sini? Ada orang Pahang tak? Say hey, anyone from Pahang? Ada geng Pahang? Tak ada? Geng Pahang. Kamu imagine orang Pahang. Kamu dulu di bawah taklukan Melaka. Yes. Siapa yang orang Pahang? Kamu dulu di bawah taklukan Melaka. Kamu pernah duduk di bawah Melaka. Okay, next. Jadi wilayah pengaruh sama tak? Raja, kerajaan. Wilayah pengaruh. Lepas tu kemudian ni yang ketiga, rakyat. Okay, kalau kita tengok dekat kerajaan alam Melayu ada rakyat. Kita tengok dekat Kesultanan Melayu Melaka pun ada juga penggunaan perkataan ataupun istilah rakyat. Dia turut ada rakyat dekat sini. Jadi rakyat yang ada dekat dalam kerajaan alam Melayu dengan konsep rakyat dekat dalam Melaka sama ke beza? Kalau dekat sini rakyat kena taat setia. Dekat Melaka rakyat taat setia tak kepada Sultan Melaka? Sama je. Dia kena taat setia. So, rakyat turut kena taat setia. Dan juga kalau kamu tak taat setia, kamu akan dianggap sebagai apa? Penderhaka. Kamu tak setia, kamu tak ikut apa perintah raja, apa perintah sultan, jadi kamu akan dianggap sebagai penderhaka. Itu dia konsep dia. Lepas tu, so nampak saya nak tunjukkan persamaan tau.
Jadi raja, kerajaan. Wilayah pengaruh, wilayah pengaruh. Rakyat sama rakyat. Okey, yang keempat, undang-undang. Okey. Dekat Melaka, dekat Kerajaan Alam Melayu ada undang-undang. Dekat Melaka pun ada tak undang-undang? Ladies, gentlemen, ada tak undang-undang dekat Melaka? Ada. Rakyat takut ditimpa tulah. Yes. Sebab tu mereka tak nak menderhaka. Sebab tak nak ditimpa tulah. Tulah ni malapetaka, bencana. Sampai sekarang, in fact, sampai sekarang dalam kalangan orang Melayu Islam dekat Malaysia ni, ada lagi yang percaya dengan tulah ni. Contohnya ibu-ibu mengandung, okey, tak boleh bunuh ikan lah, okey, tak boleh sembelih ayam lah. Contohnya nanti baby affected. Itu semua daripada kepercayaan yang tulah ni lah masuk ke kehidupan harian kita. Sedangkan benda-benda tu tak ada kena-mengena pun. Okey? Jadi kita tengok undang-undang. Apa undang-undang yang Melaka gunakan? Kalau dekat Majapahit, dia panggil Kutara Manawa. Kalau dekat Melaka, kita ada hukum kanun Melaka dan juga kita ada undang-undang laut Melaka. Jadi simple je. Perlu ke baca sekali lagi, Kristina, ataupun kita dah tahu? Perlu ke baca dan hafal ataupun kita dah tahu, Kristina? Kita dah tahu kan? Tingkatan 2 kita dah belajar. Jadi gunakan balik. Yang ini untuk undang-undang harian lah kiranya. Undang-undang atas darat. Manakala kalau kita tengok undang-undang Laut Melaka, dia merupakan undang-undang yang untuk pelayaran, untuk perdagangan, percukaian. Kiranya technically semua benda yang berkaitan dengan atas laut. Dan juga yang dekat pelabuhan. Kamu imagine macam tu. Yang undang-undang laut ni dia lebih untuk pelayaran dan juga perdagangan serta benda-benda yang ada dekat pelabuhan. Simple sangat-sangat. Okey, next. Seterusnya. Sama tak? Sama kan? Jadi 1, 2, 3, 4 sebenarnya Melaka sama sahaja dengan Kerajaan Alam Melayu. So, pada siapa yang tertanya-tanya, contohnya Cry ke Aviza tanya, so apa benda yang saya kena hafal? Jadi kamu kena hafal sebenarnya 2 sahaja. Jadi yang tak ada dekat dalam Kerajaan Alam Melayu, yang ada dalam Melaka 2. Nombor 1. Tambah sikit. Kita ada apa yang dipanggil sebagai konsep kedaulatan. Dekat sana tak ada. Okey, dekat atas tak ada, dekat Melaka ada. Okey, so kamu hafal je lah 2. Kedaulatan. Lepas tu kemudiannya yang kedua, apa yang additional yang Melaka ada, mereka tak ada. Kita ada pula lambang-lambang kebesaran. Senang tak sebenarnya apa yang kita belajar ni? Senang je kan? Jadi sama je. Buat apa nak hafal banyak-banyak? Kamu dah tahu ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu ada 4. Ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ada 6. Tapi sebenarnya 4 sama dengan Alam Melayu, 2 saja yang kamu kena additional. Okey, ni semua nanti belajar balik ke dalam form 5? Ni semua nanti ni semua nanti belajar balik dalam form 5, betul lah. Maksudnya dia akan belajar balik dalam form 5 tu memang betul lah. Okey, so sebenarnya banyak kali kita ulang Ittisham. Betul tak? Bila naik tingkatan 5 nanti pun belajar balik. Lepas tu kemudiannya tapi cuma tak detail lah Ittisham. Tetapi pengetahuan yang daripada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 tu, pengetahuan daripada tingkatan 1, 2, 3 membantu kamu dalam pembelajaran tingkatan 4 dan 5. Sebab tu kena faham. Next, seterusnya. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan yang Melaka. By the way, kenapa ada kedaulatan dekat Melaka? Ingat tak awal-awal tadi saya cakap yang Kerajaan Alam Melayu ni pengaruh agama apa? Come on ladies, gentlemen. Pengaruh agama apa dekat dalam Kerajaan Alam Melayu? Hindu, Buddha. Jadi bila datang Melaka pengaruh apa? Come on guys. Yang ni bila Melaka pengaruh apa? Islam. Bila pengaruh Islam, sebab tu ada kedaulatan. Sebab perkataan BM, daulat, datang daripada perkataan bahasa Arab, iaitu daulah, ketertinggian. Al-Ghatul Arabiyah, daulah.
Dalam BM, kedaulatan. Daulat. So, perkataan daulat kita ambil daripada daulah. Bahasa Arab. Itu pun dah tunjukkan pengaruh Islam. Jadi kedaulatan ni lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Okey, so dia merujuk kepada kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Dan juga dia merupakan hak mutlak seseorang sultan. Okey, next. Lepas tu kemudiannya kalau kita tengok pula, okey, kedaulatan, kekuasaan tertinggi seseorang sultan, dan kita tengok pula apa contoh dia. Contoh apabila dia berdaulat, itu sebabnya dinasti China, ingat tak? Dinasti Ming. Dia telah hantar seorang wakil yang bernama Laksmana Cheng Ho. Ingat tak? Dia pernah hantar wakil dari China iaitu Cheng Ho. So, jangan tak tahu, Hafizah. Itu fakta menarik, Akif. Kamu nak tahu tak apa yang menarik pasal Laksmana Cheng Ho ni yang datang dari China ni? Siapa tahu apa fakta menarik pasal Laksmana Cheng Ho? Kristina, Nisa, ada tak siapa-siapa yang tahu apa yang menarik pasal Laksmana Cheng Ho? Razana, Ira, tak tahu. Cheng Ho Islam. Yes, Laksmana Cheng Ho beragama Islam. Yes. Jadi tengok, dinasti Ming, kenapa dia hantar Laksmana yang maksudnya dia Islam dekat China? Faham tak? Dia bukannya datang ke sini and convert. No, dia memang Islam dari China. Sebab Maharaja dinasti Ming tahu yang Sultan Melaka beragama Islam. Dia dah survey dah. Dia hantar sebelum Cheng Ho, dia dah hantar Yin Qing. Yin Qing ni kiranya dah pergi Melaka. Jadi dia dah tengok-tengok, dia agaknya balik, dia submit report. Emperor, Maharaja Melaka, ketuanya merupakan seorang sultan beragama Islam. Jadi agaknya Maharaja pun cakap, oh dia Islam. Jadi bila Maharaja Sultan Melaka Islam, so kita hantar utusan kita pun Islam. Sebab tu Laksmana Cheng Ho dihantar. Faham tak? Dia nak tunjukkan taraf Melaka tu berdaulat. Daulat ni maksudnya dinasti Ming, dia mengiktiraf dan menghormati kedaulatan Sultan Melaka. Itulah maksud daulat. Kekuasaan tertinggi seseorang sultan tu. Okey, next. Seterusnya. Okey, kita ada pula lambang kebesaran. Okey, di mana lambang-lambang kebesaran ni benda-benda yang ada dekat dalam sekeliling raja lah. Ataupun sultan. Contohnya kalau kita tengok kita ada adat istiadat. Okey, tahu kan ada istiadat? Contohnya ada istiadat apa? Pertabalan, keputeraan. Contohnya nobat. Pernah dengar tak nobat? Semua orang tahu tak nobat? Yang alat muzik yang dimainkan waktu hari keputeraan kan? Jadi Kristina, kamu lahir dekat mana? 16 tahun yang lalu kamu lahir dekat mana? Hospital mana? Okey, katakanlah Kristina lahir 16 tahun yang lalu. Okey, mana ada tiba-tiba Kristina lahir je, tiba-tiba ayah kamu bawa band, greng kecil main muzik ke? Ada tak? Bila kamu lahir je ada band main dekat hospital tu untuk kamu. Tak ada kan? Tetapi anak sultan kalau lahir mereka main nobat, muzik untuk mengalu-alukan kedatangan. Yes. Kenapa? Nak bezakan Kristina dengan anak raja. Lepas tu, kita ada pula, dia gunakan pula warna. Jadi pada waktu dulu, warna kuning hanya untuk raja dengan permaisuri. Warna putih hanya untuk putera dan juga puteri raja. Tak boleh pakai kuning, tak boleh pakai putih. Kenapa? Nak bezakan kamu rakyat biasa dengan sultan dan juga keluarga sultan. Dan kemudiannya kita tengok pula selain dia warna, dia ada pula cap mohor. Contohnya kalau Melaka, cap mohor diberikan kepada siapa? Diberikan oleh Maharaja dinasti Ming. Okey. Dan juga kemudiannya kita tengok ada pula regalia, okey, dan juga yang lain-lain lah. Jadi itu semua masuk dalam kategori apa yang kita panggil sebagai lambang-lambang
kebesaran. Okey, dan juga kemudiannya yang terakhir dekat dalam bab ni kita belajar dan juga kita bincangkan pasal apa? Kita belajar pasal sistem pentadbiran. Cok mohon ni siapa yang akan pegang? Okey, cok mohon ni biasanya okey, kamu ingat tak yang buat pengumuman kita punya raya tu? Yang buat pengumuman raya yang kamu tak sabar-sabar tu yang setiap tahun yang semua orang duk teka baju Melayu dia colour apa, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, yang kamu kalau boleh atuk cepatlah sikit, buat je lah pengumuman tu kan, esok raya ke tidak ni. Itulah dia. Apa nama jawatan dia yang buat pengumuman hari raya tu? Atuk tu apa nama jawatan dia? Penyimpan mohor besar raja-raja. So kamu tanya siapa yang simpan cok mohor? You think siapa yang simpan cok mohor? Orang tu lah penyimpan cok mohor. Ya, atuk tu lah yang simpan cok-cok mohor ni. So itulah dia yang kita tengok seberingkas. Okey, untuk 1.4 di mana yang hujung-hujung bab simple, dia ulang balik. Di mana kita belajar pasal apa? Dekat dalam 1.4 kita belajar nombor 1 pasal sistem pentadbiran. Dan juga kemudiannya kita belajar pasal undang-undang yang ada dekat Melaka. Jadi pentadbiran ni kamu refer balik kepada sistem pembesar 4 lipatan. So dia kita belajar, lepas tu ulang balik. Belajar, ulang balik. So just explain pentadbiran merujuk kepada pembesar 4 lipatan. Bendahara, pemulu bendahari, temenggung, laksmana. Lepas tu kemudiannya undang-undang merujuk kepada apa? Hukum kanun Melaka, kita ada undang-undang laut Melaka. Explain in detail. Apa contoh undang-undang jenayah lah, undang-undang apa cukai dan sebagainya. Okey, dapat jadi saya rasa itu je masa yang kita ada untuk malam ni. Okey, so seberingkaslah kiranya saya just nak berkenal-kenalan dengan kamu semua lah kan. Okey. So hopefully semua orang dapat something malam ni. Cik Fiza, Cik Kristina dapat something hopefully malam ni. Okey. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kepada Fly High kerana sudi nak menjemput saya pada malam ni. Okey, dan juga yang lain-lain insya-Allah kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya-Allah kita bertemu lagi. So terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Good night. Take care. Bye-bye.